seperti yang anda tahu, kan kita punya Spring ni adalah water treatment nombor satu dunia. Kan. Dan dia adalah mesin yang kita panggil mesin air mineral. Lebih kurang mesin air mineral ya. Jadi mengeluarkan air mineral. Jadi kita tengok sedikit video. Okey, sedikit intro tentang kita punya water treatment. Okey, first kali, adakah air yang kita minum tu selamat? Sebenarnya kan, kalau anda tahu bahan-bahan yang biasa yang kita dapat dalam air, inilah dia. Plumber, meracun perosak, PFOA, PFOS ni sebenarnya racun-racun yang mana terdapat dalam kita punya bekas makanan lah kan. Kita punya apa ni orang kata apa yang mana yang bekas makanan, lepas tu ada juga mikroplastik, ada juga sisa pharmaceutical, virus, sista. Jadi kita nak tengok apa yang ada sebenarnya dalam air kita. Okey. Seterusnya kalau anda tengok dekat sini kan, nampak tak salur paip kita? Air yang diambil adalah daripada sungai yang sangat kotor. Ditapis kan, apa? Lalui proses rawatan. Lepas tu dia lalu daripada tangki rawatan tu ke rumah-rumah kita melalui jalan yang jauh kan. Adakah rumah kita ni memang sebelah tangki pusat rawatan air? Tak, mesti jauh. Jadi nak lalu ke rumah kita tu kadang-kadang dia lalu kilang, dia lalu apartmen, dia lalu apa ni kawasan perindustrian, pertanian. Jadi dekat sini tambah-tambah lalu pula nampak tak paip dia. Selagi paip ni tak pecah, takkan ada penyelenggaraan kan. Tak pernah diorang tukar paip. Jadi sebab itulah air yang sampai dekat rumah kita tu kan memang nampak putih, memang nampak jernih, tapi ada banyak bahan cemar dalam air kita ya. Okey, dekat sini kalau anda tengok ya, ini adalah e-spring. E-spring ni dah bukan baru keluar, dia daripada tahun 1984 lagi. Daripada zaman kakak saya buat MBA 84 ni saya baru lahir kan. Nampak tak model dia macam ni yang ada dua. Lepas tu tahun 1993 dia tukar model lain. Tahun 2000 dia tukar lagi model. Tahun 2007 dia tukar model lain. Dan terkini adalah 2024 yang kita boleh nampak ni. Jadi kalau anda tahu yang latest punya design e-spring ni yang mana dia keluarkan tahun 2024 ni, dia dah buat kajian 10 tahun yang lepas. Bukan dia baru buat kajian dan keluarkan terus ya. Sebab MBA
Okey, dia ada saintis dia yang tersendiri yang dia buat kajian 10 tahun yang dulu. Jadi untuk next spring kan, mungkin dia akan keluar lebih dalam masa 10 tahun lagi ke 20 tahun lagi ke. Dari sekarang dia dah buat kajian dah. Okey, jadi dekat sini ya, Eastspring adalah jenama sistem rawatan air nombor 1 dari segi jualan. Nombor 1 dunia, bukan nombor 1 Korea ya. Nombor 1 dunia. Okey? Kalau kita tengok dekat sini ya, Eastspring kita yang terkini, yang teknologi yang terbaru, dia ada teknologi LED UVC, penuras karbon. Kalau sebelum ni kita guna teknologi UV light sahaja yang memang kita kena tukar setiap tahun. Tapi kali ni MW upgrade teknologi dia, dia masuk teknologi LED UVC untuk yang kita boleh guna tukar 10 tahun sekali. Jadi UV light ni lah sebenarnya yang akan mematikan sampai 99.99 bakteria bawaan air. Okey, pengalaman pengguna dan juga kemampanan. Kalau kat sini kita tengok penuras, kita nak tukar air. Kenapa kita punya water treatment kita tak perlu nak kena servis-servis? Sebab setahun sekali ataupun setiap 5,000 liter kita perlu tukar dia punya cartridge dia. Dia punya penapis yang depan ni. Nak tukar pun sangat-sangat mudah. 2 minit sahaja untuk tenaga seorang perempuan. Kalau lelaki mungkin lagi hebat lah seminit kan. Okey, jadi yang untuk teknologi terbaru juga dia ada apps ke handphone. Nanti saya akan terangkan secara detail lah. Okey, mengapa Eastspring baru? Okey, kami telah membangunkan teknologi baru dan yang dipertingkatkan untuk mengurangkan lebih banyak bahan cemar. Kalau sebelum ni Eastspring yang lama dia boleh tapis sampai 140 bahan cemar, tapi yang baru dia upgrade lagi boleh tapis sampai 170 bahan cemar. Okey, peluang untuk menaik taraf produk lama di pasaran dan prestasi tambahan yang kebolehan kepercayaan yang lebih baik. Mencipta pengalaman pelanggan yang teguh dan menarik pelanggan yang baru. Okey, seterusnya kalau anda tengok kat sini prestasi unggul. Okey, macam yang saya cakap tadi, dekat Malaysia ni kita ada lebih kurang dalam 145 bahan cemar yang menjejaskan kesihatan, tapi kita punya Eastspring boleh tapis sampai 170 bahan cemar. Maksudnya yang tak ada dekat Malaysia pun dia boleh tapis. Sebab itulah dia memang dapat anugerah setiap tahun adalah water treatment yang terbaik dunia. Dan dia kekalkan mineral yang bermanfaat, terus menguji dan mengesan bahan cemar yang muncul. Okey, dekat sini kalau anda tengok yang terkini, yang memang heboh dekat berita, siapa yang tengok berita lah, okey? Dekat Malaysia ni adalah memang ada sisa mikroplastik yang tinggi. Okey, dan rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang paling banyak makan mikroplastik. Okey? Apa itu mikroplastik? Sebab kita tak risau, sebab kita tak nampak mikroplastik ni. Cuba kalau kata kita buka air, kita nampak kuning-kuning, putih-putih, berbiji-biji dalam air tu, baru kita akan risau kan? Tapi selagi kita tak nampak, kita rasa macam okey je. Tengok dekat iklan pun, walaupun berita duduk keluarkan kenyataan Malaysia paling tinggi makan mikroplastik dan sebagainya, selagi kita tak nampak dengan mata kasar kita, kita buat relax, buat dek je kan. Okey. Jadi mikroplastik ni adalah serpihan kecil sisa plastik yang terdapat di dalam alam sekitar. Bersaiz kurang daripada 5 mm. Sangat-sangat kecil. Sebab tu kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, hasil daripada pelupusan. Sebab itulah kan, kerajaan Malaysia ni selalu cakap jangan guna beg plastik, jangan guna plastik, jangan guna plastik kan. Sebab itulah sebab kita tak mahu ada mikroplastik macam ni. Sebab plastik ni sebenarnya dia tak boleh terurai. Kalau sebab tu dia jadi, walaupun dia macam hancur, dia akan jadi serpihan-serpihan yang kecil ya. Daripada mikroplastik ni, daripada botol, daripada beg, manik, mikro, gentian sintetik, berleluasa di alam sekitar, terdapat di laut, tasik, sungai serta dalam tanah serta udara ya. Okey, kalau anda tengok dekat sini ya,
pencemaran mikroplastik di laluan air kita menjadi kebimbangan utama dalam kalangan pemimpin kesihatan. Jadi dan juga saintis. Kita telah melihat peningkatan mikroplastik dalam sungai dan juga anak sungai yang tidak pernah berlaku sebelum ni. Jadi kat Malaysia ni adalah negara nombor 1 paling banyak. Kita perlu mencari bahan baru untuk yang inovatif untuk menghalang mikroplastik tu. Sebab kalau sebelum ni kita punya water treatment kan, dia memang tak boleh tapis mikroplastik sebab sebelum ni memang tak ada pun isu mikroplastik ni. Jadi sebab tu sekarang bila ada isu mikroplastik, bila MWay dah buat kajian lama dah kan, bila dia keluarkan dia punya penapis air ataupun water treatment dia memang untuk tapis semua bahan-bahan yang memang bahan cemar ada dalam air. Okey, kalau anda tengok Malaysia menelan lebih banyak mikroplastik berbanding mana-mana negara lain. Malaysia menelan mikroplastik paling tinggi di antara 109 negara. Anda rasa anda telan tak mikroplastik? Okey, tanya diri anda sendiri ya. Rakyat Malaysia makan purata 502.3 mg mikroplastik setiap per kapita. Rakyat Malaysia menyedut lebih kurang dalam 494 zarah mikroplastik sehari per kapita. Jadi mikroplastik ni bukan hanya dalam air sahaja sebab dia zarah yang kecil dia boleh ada dalam udara juga ya. Okey? Tahap mikroplastik yang tinggi perlukan tindakan segera. Jadi macam mana mikroplastik ni masuk dalam badan kita menjadi sebab kebimbangan dan juga tindakan. Sebab itulah sejak 4 tahun lalu pasukan daripada Universiti Nottingham ni diorang buat kajian tentang mikroplastik dekat Sungai Langat. Kalau anda tahu Sungai Langat ni adalah antara sungai yang menjadi punca air dekat negeri Selangor. Okey, jadi dekat sinilah diorang jumpa setiap 1 meter setiap 1 meter persegi ada lebih daripada 150,000 kepingan mikroplastik di dasar sungai. Maksudnya setiap 1 meter tau. Bukan setiap satu panjang sungai tu ada 150,000. Setiap 1 meter dalam sungai tu ada 150,000 keping mikroplastik. Macam mana kat sini kita confident yang kita tak makan mikroplastik ni? Okey? Jadi mikroplastik dalam air minuman kita. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, mikroplastik boleh masuk air minum daripada air larian permukaan. Maksudnya selepas hujan kan kadang-kadang air tu dia macam air permukaan dia boleh masuk dalam kita punya air minum. Effluent air sisa yang dirawat juga yang tidak dirawat. Limpahan pembentung bergabung, influent industri, sisa plastik terdegrasi dan juga enapan atmosfera. Okey, botol dan juga penutup plastik yang digunakan air botol juga mungkin mempunyai mikroplastik. Anda beli air mineral kat luar agak-agak dalam botol kaca ke dalam botol plastik? Cuba komen sikit dekat ruangan chatting. Anda beli kadang-kadang kita rasa macam okey tak apalah, saya tak nak minum air RO, saya minum air takut ada mikroplastik, saya minum air mineral. Jadi adakah air mineral yang dekat kedai sana jual dalam botol kaca? Kan? Cuba komen sikit. Anda ada tak ni? Okey, cuba komen dekat ruangan chatting. Kita beli air mineral dalam botol dekat luar, dalam botol apa? Plastik, ya. Jadi, dalam botol plastik, daripada penutup botol tu sendiri pun boleh ada mikroplastik. Jadi, macam mana kita nak kata kita tak makan mikroplastik walaupun kita beli air mineral dekat luar? Okey, seterusnya. E-Spring baru kini mengurangkan lebih daripada 19 pharmaceutical. Okey, kami meningkatkan lebih daripada 2 kali ganda dakwaan pharmaceutical Okey, kalau sebelum ni sebelumnya ubat yang mengawal tekanan. Okey, apa itu pharmaceutical? Pharmaceutical ni contoh ya, macam contoh siapa dekat sini yang memang makan ubat, tak kisahlah darah tinggi ke, kencing manis ke, vitamin ataupun tak kisahlah apa-apa ubat hospital yang kita pernah pergi hospital, kita makan walaupun Panadol. Siapa kat sini yang ada memang pernah ambil ubat, cuba komen dekat ruangan chatting. Okey? Dan saya nak tanya anda malam ni, ubat contoh kalau ubat demam dan sebagainya yang tak habis, yang expired, adakah anda hantar balik ke hospital ataupun anda buang dalam tong sampah? Saya nak tengok anda punya jawapan dekat ruangan chatting. Okey? Ubat yang mana dah expired dekat rumah anda,
yang mana orang kata apa, yang memang dah tak boleh pakai. Tak kisahlah apa-apa ubat, ubat demam ke, ubat kolesterol ke, ubat kencing manis ke. Yang mana yang dah rosak, anda pergi hantar dekat hospital ataupun buang dalam tong sampah. Ya, buang dalam tong sampah. Sebab itulah dalam air kita, bila buang dalam tong sampah, sampah akan pergi kepada pusat pelupusan sampah. Okey, jadi dia akan menyerap masuk dalam tanah dan dia akan terus ke dalam air kita. Sebab itulah sekarang orang kalau kata ada kencing manis, orang dah ada darah tinggi, anda tak payah dah pergi hospital. Kan nak makan ubat, buka ambil air paip sebab dalam air paip kita ada ubat darah tinggi, ada ubat kencing manis, ada ubat kolesterol, kan? Dan kalau kolesterol tinggi minum kerap sikit. Dia ambil sekali dengan mikroplastik. Okey. Jadi bagaimana sisa pharmaceutical masuk dalam air minuman? Okey, pelepasan langsung daripada pengilang, perkumuhan manusia dan juga haiwan. Perkumuhan pun ada sisa farmaseutical ya. Maksudnya contoh kita buang air, haiwan yang makan ubat dia buang air. Jadi benda tu semua akan pergi kepada tanah dan menyerap masuk dalam air. Okey, aquaculture dan juga pembuangan ubat yang tak betul. Macam saya kata tadilah, sebab tu kerajaan Malaysia selalu cakap ubat tak habis hantar hospital, ubat tak habis hantar hospital. Saya pun tak faham lagi sebelum ni. Ingat ke pasal apa nak hantar hospital, nak recycle balik ke? Apakah rupanya disebabkan punca ni lah tak mau dia masuk dalam kita punya air minuman. Okey? Jadi sisa farmaseutical ni mungkin menimbulkan risiko kesihatan tambahan. Okey, di Malaysia sebatian farmaseutical di dalam sistem air konvensional tidak tersingkir dengan secukupnya, menyebabkan air minuman yang dibekalkan kepada orang membawa sisa farmaseutical. Okey, dekat Malaysia ni semua tinggi. Kita ni kaya dengan budi bahasa, kita ni kaya dengan kolesterol, kita lah kaya dengan orang yang ada masalah berat badan, kaya dengan mikroplastik dan sekarang kaya juga dengan sisa farmaseutical. Malaysia kaya dengan serba-serbi ya. Okey, seterusnya teknologi di sebalik e-spring yang baru ni. Okey, apa yang ada dalam ni? Mengapa kami memisahkan penuras karbon dan juga LED UVC? Sebelum ni yang mana pakai e-spring yang sebelum ni, dia gabungkan sekali penuras karbon dan juga dalam tengah-tengah tu ada UV light. Okey, tapi yang terkini dia pisahkan dua ni, penuras karbon asing dan dia sebelah tu dia ada UVC LED ya. Jadi teknologi baru menghasilkan kurang sisa elektronik, proses penuras menukar penuras lebih yang dipertingkatkan. Maksudnya kita tak membazir UV light tu ya. UV light hanya tukar 10 tahun sekali saja. Kita hanya tukar penuras karbon sahaja. Okey, reka bentuk yang lebih bergaris arus yang serba boleh. Okey, seterusnya. Penuras karbon E3 e-spring berkesan mengurangkan 170 bahan cemar termasuk 145 bahan cemar yang menjejaskan kesihatan. Yang utama adalah mikroplastik, PFAS. Sekarang kita punya PFAS ni ataupun 123 TPC ni bahan yang memang ada dalam, kan kita semua pakai plastik, bahan apa, tupperware plastik tu kan. Yang tu semua ada bahan-bahan tercemar sebenarnya ya. Sisa farmaseutical, plumber, mercury dekat sini ya, sebab siapa yang selalu buat scan kuantum, scan kesihatan, orang yang mana minum air RO, dia akan detect kepada plumbum yang tinggi dalam badan, termasuklah mercury. Tambah-tambah kalau dia punya water treatment dia tu, dia punya penapis air RO tu memang dah habis kontrak dan orang tak mai servis dah. Dia pakai lagi, yang ni saya pernah dapat detect, plumbum merah, maksudnya plumbum dan mercury sangat tinggi dalam badan. Jadi sangat bahaya ya. Mengekalkan mineral bermanfaat dalam air, kalsium dan juga magnesium. Itu yang kita nak. Okey? Sebab kerajaan kita ni dia pemurah sebenarnya. Dia dah masukkan siap-siap dah Florida dalam air kita kan. Tapi sampai kat rumah kita, kita pitapih buang semua. Kita minum air yang kosong sahaja. Okey? Penuras karbon E3 ada 3 lapisan ya. Kita punya e-spring,
penuras air yang pertama ada 3 lapisan. Jadi penuras ni dia tujuan dia adalah memerangkap zarah-zarah besar seperti sedimen, mendakan kerak, mendakan kerak, okey, dan juga kotoran serta pasir. Yang kedua, dia tapis dan memerangkap zarah halus seperti mikroplastik, asbestos, patogen bawaan air, meningkatkan kejernihan air. Dan penapis yang ketiga, carbon block yang warna hitam tu adalah mengurangkan sisa pharmaceutical, plumber, mercury, VOC, PFOA, PFOS, racun perosak, racun herba dan banyak lagi. Dia ada 3 layer lapisan dia, ya. Kalau anda tengok dekat sini, lapisan yang pertama adalah lapisan yang paling luar, memerangkap zarah-zarah yang besar dan memastikan karbon E3 berfungsi hingga 5,000 liter penapisan. Yang kedua, pelindung pertahanan, membran di sekeliling blok karbon. Yang ni adalah untuk tapis mikroplastik dan juga sisa-sisa yang lain, dan dia fungsi untuk tingkatkan kejernihan air. Yang ketiga, dia tapis karbon, yang ni adalah blok karbon, dia diperbuat daripada serbuk karbon yang diaktifkan, diikat dengan polimer. Dan 4 fungsi, penyerapan kimia dan juga pengecualian saiz dan mengurangkan 170 bahan cemar. Jadi kita tak perlu nak ragu-ragu dah lah. Okey, kita punya blok karbon ni dia perbuat daripada tengpu burung kelapa dan karbon yang diaktifkan, okey, untuk memerangkap bahan cemar. Anda tengok video ni sikit. Do you know what's in your water? This glass of water looks clear, but it might contain impurities and microbes you can't even see. Today, we'll show the new eSprings filtration performance using a contaminant you really can see. We're using Arizona road dust, a test substance NSF uses to evaluate and certify water treatment systems. As a reminder, don't try to do this demonstration at home. You'll waste an entire E3 carbon filter and risk damage to your new eSpring. You're about to see the power of the new eSpring water purifier. Watch as the contaminant mixture flows into the system. Right away, our E3 carbon filter and UVC LEDs go to work, reducing contaminants and destroying microbes, even those too small to see. This is some serious filtration here. And check out our results. We now have clean, clear water. With a new eSpring water purifier, the difference is clearly better. Okey, nampak tak dekat situ kan? Walaupun dia masukkan habuk yang sangat-sangat halus, tapi eSpring kita boleh tapis semuanya, ya. eSpring baru mengekalkan mineral bermanfaat. Yang ni yang anda kena faham. Sebab kadang-kadang kan banyak water treatment yang lain dia proper, kami pun ada mineral. Tapi mineral yang ditambah. Sebenarnya mineral yang ditambah ni, contoh yang mana ada air RO tu, panas sejuk kat rumah. Dia kata kami pun ada mineral juga. Mineral yang ditambah ni akan menyebabkan bahaya untuk kita punya badan, boleh menyebabkan kepada kerosakan buah pinggang sebab dia bukan mineral semula jadi. Okey, jadi eSpring baru mengekalkan mineral. Dia kekalkan, bukan dia tambah, ya. Dia kekalkan mineral dalam air. Sebab dalam air kita ni, dalam air paip banyak sangat mineral yang ada. Dan dia akan kekalkan air mineral yang ada dalam air dan buang apa yang tak okey dalam air itulah. Okey, eSpring baru mengekalkan mineral penting yang mungkin ada di dalam air anda, termasuk kalsium dan juga magnesium. Kalsium diperlukan untuk membina, mengekalkan tulang yang kuat. Ia juga mengawal atur kadar ritme denyutan jantung. Okey, sebab tu sekarang
Kan, bila banyak sangat kat rumah kita mesti ada air panas sejuk, betul tak? Bila ada air panas sejuk je, itu adalah air RO. Maksudnya kita minum air yang kosong, air yang tak ada apa-apa khasiat. Jadi, bila tak ada apa-apa khasiat, bermaksud kita minum, kita tak dapatlah kalsium, magnesium daripada air tersebut. Okey? Sebab tu sekarang banyak sangat orang ada masalah tulang. Tersepak bendur sikit je, patah kaki. Terjatuh sikit je, patah betis. Kan, kena slip disc, sakit lutut dan sebagainya ya. Magnesium boleh membantu mencegah sembelit, meningkatkan kesihatan sistem penghadaman kita. Okey? Seterusnya, LED UVC yang jelas lebih baik. Teknologi LED UVC ada masa depan rawatan air. Tahan lama, kurang sisa elektronik. Maksudnya dia memang sangat-sangat jimat elektrik, mengurangkan lebih daripada 99.9999%. Kenapa tak buat 100%? Mana ada ciptaan manusia yang 100% perfect, okey? Jadi bakteria sampai 99.99 virus dan juga 99.99 sister. Okey, seterusnya ni spektrum cahaya dia lah, sebab tu dia ada UVC, LED. Dulu UV light saja, sekarang dia boleh musnahkan mikroorganisma dalam air. Okey, ni impak lampu LED UVC pada mikroorganisma, memusnahkan DNA dan juga RNA mikroorganisma supaya tak boleh membiak. Dia musnahkan terus. Jadi LED UVC ialah cara yang bebas bahan kimia untuk menjadikan mikroorganisma tak bahaya. Okey. Seterusnya, kelebihan LED UVC, jimatkan tenaga sebanyak 25%. Sebab tu dia sangat-sangat jimat elektrik, setahun RM3 sahaja. Bukan sebulan ya, setahun RM3 sahaja elektrik. Okey, jadi hidup serta-merta, output maksimum direka khas untuk tahan 10 tahun, lebih mesra alam, masa depan rawatan air. Okey, lampu UV light yang ni yang lama Kalau anda tengok yang belah kanan ni yang lama, perlu diganti setiap tahun, lebih banyak sisa elektronik, maksudnya elektrik dia kuat sikit. Cuma taklah kuat sangat macam kita pakai mesin penapis air RO tu kan. Dan menggunakan lebih banyak tenaga. Okey, seterusnya dekat sini dia ada juga teknologi RFID. Bukan kat kereta saja. Kita punya penapis air pun ada RFID. Ada sepadan dengan teknologi kita punya atmosphere sky, penapis udara. Berfungsi di sekeliling air dan kebolehpercayaan yang telah terbukti. Yang ni kita boleh kontrol guna handphone. Kita boleh refer guna handphone juga. Dan dia ada injap pengalih e-spring yang baru untuk prestasi yang lebih baik. Okey, dan menggunakan cakra seramik untuk penutupan serta-merta. Jadi kita boleh dalam satu pipe tu, sebelah kita boleh akan keluar air mineral dan juga tengah ni dia akan keluar air yang daripada paip. Okey. Seterusnya, air yang lebih jelas baik untuk kehidupan dan kesihatan anda. Kalau anda tengok air yang terbukti bersih dan enak rasa dia. Air spring ni memang rasa dia sedap. Okey, tak macam air RO rasa payau-payau sikit. Sebab tu saya kalau kata minum, pergi keluar mana-mana, memang saya bawa air spring daripada rumah. Sebab kita tak boleh nak telan air dekat luar sana ya. Okey, Amway adalah syarikat pertama yang mempunyai sistem rawatan air dengan teknologi LED UVC yang diperakui oleh NSF. Kalau anda tengok, Amway dah create sistem LED UVC ni dan dia send pada NSF. NSF kata tak boleh. Mana ada sistem yang macam ni. Amway kata tak apa, aku dah buat kajian. Kan dia taklah cakap orang utara macam saya kan. Dia cakap orang putih lah. Okey. Dia kata dia dah buat kajian dah. Jadi NSF pun buat kajian balik bersama-sama dengan Amway punya saintis dan diorang memang sahkan UVC LED ni memang sangat bagus. Boleh tapis sampai 99.99 bakteria, virus dan juga sisa bawaan air. Dan Amway adalah yang nombor 1 dunia yang mana buat kajian pasal LED UVC ni. Sebab tu ya NSF pun bila dah buat kajian bersama-sama dan dia pun iktiraf. Okey? Dan kami mempunyai persijilan daripada NSF, ANSI 42, 53, 55 dan 401. Dan mohor emas Persatuan Kualiti Air WQA
dan produk rawatan air pengguna yang hebat. Okey, dan dapat juga sertifikat halal. Okey, jadi kita tak perlu nak ragu-ragu lah. Okey, Jurutera Eastspring mempelopori teknologi LED UVC, memusnahkan semua yang saya cakap tadi, mengurangkan bahan cemar dan dakwaan sisa farmaseutical, tingkatkan 2 kali lebih ganda daripada yang sebelum ni. Okey? Kalau anda tengok dekat sini, memang kita punya produk kajian saintis. Amway semua produk dia dikaji oleh saintis. Jadi kita tak perlu nak risau dah ya. Daripada standard 42, bahan estetik, standard 53, standard 55, microbiology ultra unggul, standard 41 dan adalah standard-standard dia ya. Anda boleh tengok dekat sini makmal yang dikaji di kebolehpercayaan Amway. Amway bukan kita pergi tempah dekat kilang dan chop sahaja macam air yang air panas sejuk yang kita ambil sekarang ni kan. Tempah kat kilang, lepas tu chop brand sahaja. Amway ada kilang yang sendiri yang buat kajian makmal tersendiri. Jadi kita tak perlu nak risau-risau lah. Okey, kalau anda tengok dekat sini ya, macam mana kita punya UV light tu berfungsi. The Water Quality Association and Amway have been working together for decades. We're a resource and a tool for the betterment of water quality. There are things in the water that really could have impact on you within hours of drinking it. Having a home water treatment system really gives that power to add a layer of protection for your family or your friends, or it could be in your business as well. The Water Quality Association's Gold Seal product certification is a rigorous process that takes products through testing and certification from the claims that they're going to make all the way to the manufacturing and literature that they have. The new Eastspring water purifier has recently received and been granted WQA's Gold Seal of approval. That is an achievement to be celebrated. Okey, syarikat Amway adalah syarikat yang pertama ya. Jadi kat sini dia diuji dan diperakui, dah dapat dah mohon kira macam sertifikat daripada MOA ni ya. MQA ke MOA tadi. Okey. Anda tengok dekat sini ya. Kalau tengok dekat sini, kenapa karbon dan juga UV Eastspring terus menang? Okey, kat sini adalah penuras karbon UV, maksudnya yang ni Eastspring. Okey, yang ni adalah IRO dan yang ni adalah UF. UF ni adalah penuras ultra. Ada 3 water treatment dekat sini, penapis air dekat sini. Eastspring dia menuras bakteria. Okey, semua RO pun ada ni bakteria, menuras virus. Dan kalau tengok dekat sini tekanan air input macam untuk karbon UV kan rendah, RO tinggi dan UF sederhana. Tiada pembaziran air. Kalau RO memang membazir lah, kita ambil 1 liter dia akan buang 1,5 liter. Okey, UF tak ada. Penyelenggaraan rendah, yang 2 ni tinggi, dan pengekalan mineral. Kalau anda tengok dekat karbon UV ni, kekalkan mineral. RO memang tak ada mineral lah. Yang UF ni ultra penapis penuras ultra, dia kekalkan mineral. Kalau tengok dekat sini ya, Eastspring baru lawan pesaingnya. Yang ni adalah RO yang mana yang dekat rumah banyak pakai. Reverse osmosis yang kita panggil ada panas sejuk tu. Okey. Jadi penulin yang ni adalah Eastspring kita. Tak membazir semasa penuras, mengekalkan mineral seperti kalsium dan magnesium, dan tak perlu tangki simpanan. Sebab bila ada tangki simpanan, dia akan menyimpan bakteria ya. Kalau RO, dia membazir 80% air semasa rawatan. Sebab tu kalau anda tengok air panas sejuk anda kat rumah, bila kita ambil air, dia akan keluar. Ada pipe kecil satu dekat sinki tu kan. Kita ambil satu cawan,
Anda ambil cawan lagi satu, anda pergi tadah kat paip kecil tu. Dia akan buang 1,5 cawan. Yang dia buang tu lah mineral, yang dia buang tu lah semua jenis apa yang tak okey dalam air dan apa yang okey juga. Dia kekalkan air yang tak ada apa, yang kosong. Jadi dia perlukan tangki simpanan dekat ruang dalam dia punya penapis tu. Okey, apa kelebihan dan keburukan air RO ni? Air panas sejuk yang kita pakai dekat rumah tu. Kelebihan dia adalah bersih secara umum. Yang ni yang dia katalah, okey, bebas kuman, lepas tu bebas logam berat. Tapi bila kita buat scan kesihatan, kebanyakan yang mana ada air panas sejuk ni, ada je logam berat dalam air tu ya, dan membuang kontaminan menyah bau dari air. Dan keburukan dia, hilangkan mineral serta alkali, membuang dan membazir air, pH dia di bawah 7.0. Maksudnya dia punya air tu dia berasid dan rasa kurang enak berbanding dengan air mineral, dan dia tidak membantu hidrasi dengan baik. Okey, jadi air RO ni dia tak membantu hydration pada kita punya badan dengan baik ya. Anda tengok banyak artikel-artikel dekat luar sana yang memang kata amalkan minum air RO ni tak bagus untuk kesihatan. Anda boleh buat research lah juga. Kat sini saya yang ni fakta yang saya dapat daripada internet, yang memang fakta daripada saintis pun ada. Dan yang ni yang bahasa Melayu lah. Okay? Jadi kalau anda tengok dekat sini ya, kita punya, walaupun terdapat banyak maklumat canggih dalam internet yang berkaitan dengan kebaikan air RO untuk kesihatan, saya sendiri penuh yakin percaya air RO ni bebas mineral semula jadi dan amat memudaratkan kesihatan. Jadi ini adalah kajian daripada WHO, iaitu Organisasi Kesihatan Dunia, telah pun menjalankan penyelidikan tentang air RO ni dan menyebabkan beberapa risiko penyakit yang disebabkan oleh minum air bebas mineral atau air RO. Antaranya adalah masalah penyakit usus, masalah ketumpatan tulang, masalah lutut, sendi dan juga masalah jantung. Jadi ini kajian WHO tau. Jadi Organisasi Kesihatan Dunia, bukan kata daripada siapa-siapa kajian. Minum air RO, dia akan menjejaskan masalah usus kita, masalah ketumpatan tulang kita mudah reput. Kita selalu banyak sangat bila tengok je orang yang berumur kan, mesti ada sakit lutut, sakit sendi dan juga masalah jantung. Zaman sekarang, bila dekat setiap rumah memang ada air RO kan. Anda tengok tak payah tunggu umur 5-60. Umur dalam 30-an, 40-an pun dah ada masalah sakit lutut. Betul tak betul? Kan? Sama juga masalah jantung. Sebab apa? Jantung kita perlukan kalsium dan juga magnesium ya, untuk anjalkan kita punya kesihatan jantung kita. Sebab tu sebenarnya minum air RO tak bagus untuk kesihatan. Air RO ataupun air panas sejuk yang dikenali sebagai hungry water. Maksudnya sifat dia ni, bila dia dibuang semua mineral dalam air tu, sifat dia akan jadi hungry water. Jadi apa yang jadi, bila masuk dalam badan kita, dia akan tarik semua mineral dan juga kalsium yang keluar. Dia dah tak ada kalsium, dia tak ada mineral, dia tak ada apa-apa, kosong. Jadi dia masuk dalam badan kita, dia akan tarik mineral dan juga kalsium yang ada dalam badan kita. Air RO adalah air yang tulen, kosong, tak ada apa-apa khasiat. Okey, jadi menyebabkan ramai yang ada masalah reput tulang, slip disc, sakit lutut, kerap sakit, masalah usus juga. Okey, jika anda amalkan suplemen, rugi jika anda minum air RO sebab sifat dia membuang suplemen yang anda ambil. Sebab apa? Nama pun hungry water. Anda ambil suplemen, anda minum air RO, dia buang separuh suplemen yang anda ambil. Maksudnya anda membazirlah, rugi. Jadi air RO ni air apa ni? Makcik ni tak tahulah air RO. Alah, air panas sejuk yang tu, OA tu. Kan saya tak boleh sebut brand dia kan. Jadi kena saman pula. Okey. Jadi 3 jenis bakteria daripada najis yang tak boleh mati walaupun dimasak. Yang ni ada kajian daripada Kementerian Kesihatan. Dulu mentor saya memang ceritalah. Dia kata dia tunjuk saja East Spring ni ada UV light
tiga orang daripada Kementerian Kesihatan ni terus nak beli. Dia kata, okey tak apa, saya ambil yang sampel yang ni. Bila tanya kenapa excited sangat nak e-spring ni, dia kata kami buat kajian 3 jenis bakteria yang mana bawaan air kalau kita masak pun bakteria ni hanya boleh dipengsankan sahaja. Maksudnya dilemahkan sahaja tapi tak boleh mati. Dia akan aktif balik selepas tu. Jadi 3 bakteria ni daripada apa? Daripada najis. Kan. Jadi bakteria ni macam mana nak bunuh dia? Hanya dengan UV light sahaja. Okey, sebab tu bila tengok saja Amway keluarkan water treatment ni yang ada UV light ni, yang lama tu, dia terus cepat-cepat grab sebab dia orang dah buat kajian. Okey, UV light menggunakan teknologi yang sama dengan air zam-zam. Bukan kita nak samakan, tapi air zam-zam tinggi dengan kandungan mineral. Betul tak? Kenapa kita duk sibuk sangat? Nak kena minum air zam-zam. Pergi Mekah nak kena minum air zam-zam. Sebab air zam-zam tu sangat kaya dengan mineral. Tapi air dekat rumah kita, kenapa kita buang mineral? Kan, kita duk sibuk nak minum air zam-zam, tapi dekat rumah kita buang semua mineral dalam air. Tak gunalah kan. Takkan kita nak backup balik mineral dengan air zam-zam yang kita minum mungkin setahun sekali saja. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk mematikan bakteria. Dalam air zam-zam ni, dulu kerajaan Arab Saudi pernah dia kena satu virus ya untuk air zam-zam. Orang kena cirit-berit dan sebagainya. Jadi kerajaan Arab Saudi ni minta saintis buat satu kajian. Saintis daripada overseas, saya tak ingat negara mana. Dalam saintis ni buat kajian memang dalam make sure dia nak penapis yang perawat air ni kekalkan mineral dalam air zam-zam tu. Jadi sebab tu saintis tu keluarkan penapis air yang ada UV light. Jadi Amway gunakan teknologi yang sama untuk kekalkan mineral dalam air. Kalau kata contoh dia tapis semua buang, maksudnya tak ada khasiat lah air tu. Okey? Jadi untuk mematikan UV light ni adalah untuk kekalkan mineral, mematikan bakteria dan elakkan daripada mineral hilang. E-spring jimat penggunaan elektrik dia setahun RM3 sahaja dan tak perlu servis. Okey, seterusnya. E-spring lawan pesaingnya, yang ni adalah air dalam botol. Okey, kan. Air botol pun air mineral juga. Jadi lebih mesra alam. E-spring lebih mesra alam, tidak lagi botol air plastik pakai buang untuk keluarga. Lepas tu air bersih terus daripada paip, mengurangkan 170 bahan cemar, kekalkan kalsium dan magnesium. Air botol dalam mineral dalam botol biasa dijual dalam botol plastik. Sekali guna mungkin dibuang. Menyusahkan, perlu bawa botol dan juga bekas yang berat ke rumah. Perlukan ruang untuk simpan. Pengurangan bahan cemar mungkin tidak diketahui. Yang ni macam mikroplastik tadi kan. Penutup botol tu pun boleh menghasilkan mikroplastik. Lepas tu bila panas dan sebagainya, bila diorang botolkan masuk dalam lori panas. Jadi sebenarnya memang tak bagus ya. Untuk kesihatan kita, sumber air mungkin tidak boleh mengandungi mineral yang bermanfaat. Okey, seterusnya kita punya e-spring dah memang dapat lebih daripada 300 paten, termasuk 50 yang diperolehi menanti kelulusan untuk e-spring yang baru. Nak dapat paten-paten ni pun setiap satu paten tu kos dia sangat puluhan ribu ringgit ya. Jadi Amway ada lebih daripada 300 paten. Okey, penukaran penuras mudah dalam masa 2 dalam 1 sahaja. 2 minit sahaja nak tukar dia punya penapis dia kan. Sangat-sangat senang. Okey, ni adalah macam mana dia berfungsi ya.
Okey, yang ni direka bentuk dengan teliti. So yang lama kita kena buka semua benda, tapi yang sekarang nak tukar filter tak payah kacau dia punya piping semua dekat bawah. Jadi sangat-sangat simple dan sangat-sangat cantik dia punya design dia. Memang jimat space lah, kita boleh bawa ke mana-mana sebenarnya. Okey, dan dia juga ada panel LED dekat sini yang kita boleh kawal melalui handphone juga. Okey. Jadi dekat sini yang ni kita boleh kontrol melalui handphone lah. Kita boleh scan apps ni untuk install dia punya aplikasi dan kita boleh tengok berapa jumlah air yang kita dah guna. Okey. Seterusnya untuk E-Spring baru ni prestasi unggul, penyelenggaraan rendah, pengalaman pengguna dipertingkat dan juga mesra alam. Okey, yang paling special bulan ni masih lagi ada promosi tapi ni last month. Okey, tapi dekat saya bagi tahu siap-siap setiap upline Didi ada kota-kota tertentu. Dekat saya rasa dekat Cikgu Liza dah habis dah kota dia. Kan? Tapi anda boleh tanya dengan dia lah. Kalau dekat saya ada 2 biji sahaja lagi. Promosi ada 6 kali bayar, bulan pertama dapat. Okey, dan paling specialnya bulan ni dia dapat orang kata apa? Hot water dispenser. Hot water dispenser ni contoh kalau kita pakai air panas kat rumah, air RO, air panas tu kadang-kadang dia macam suhu 80, 70 macam tu sahaja. Yang ni kita boleh adjust, kita nak suhu suam-suam ke, nak 100% suhu ke, suhu 100 darjah Celsius ke. Dan kita setting sahaja kita nak berapa banyak dan air ni akan keluar dalam masa 10 saat sahaja. Sangat-sangat powerful ya. Yang hot water dispenser ni harga dia dekat-dekat RM600. Percuma untuk siapa yang buat pembelian bulan ni. Dan untuk EPP ni tak payah nak apply loan ke apa ke, apply melalui DD anda sahaja. Bulan pertama dapat. Dan kalau anda pakai credit card nak installment lebih panjang, ada ZIPP 12 bulan dan 24 bulan. Okey, yang ni boleh buat sendiri sahaja. Tapi kalau nak yang 6 kali bayar, boleh contact upline Didi anda. Sebab apa? Kota sangat-sangat terhad. Setiap upline Didi ada 8 biji sahaja sepanjang 3 bulan. Tapi saya dah guna 4 biji. Saya rasa dah habis pun. Kan? Kena apply tengok kan untuk apa setiap upline Didi. Kota sangat-sangat limit. Jadi, cara untuk kita yang